kalau yang jenis contoh bawah tabung haji tak ada masalah. Yang jadi masalah bila geng-geng orang cakap T20 yang ke atas. So dia letak barang benda larangan. Antara salah satu contohnya Zam-Zam. Kalau kena siap. Bayaran tak mahal, 10,000 saja. Dia memang tak boleh dinafikan benda tu. Sebab kadang-kadang kalau kita melibatkan berkaitan dengan kita terus direct ini rasuah lah. Kita sebut benda tu rasuah. Memang berlaku pun dekat orang cakap dekat Malaysia ke, walaupun dekat Mekah Madinah pun memang berlaku. Sebab satu-satunya diorang nak memanipulasikan dari segi kadar pembayaran yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama sekali alhamdulillah syukur ya kerana kita dipertemukan lagi dalam podcast Haji dan Umrah dibawakan kepada anda oleh YEG Academy dalam siri ataupun kempen khas kami untuk misi melahirkan tenaga pakar industri haji dan umrah. Industri ini tuan-tuan dan puan bukan sekadar ibadah tapi juga satu dunia yang penuh cabaran dan realiti. Kita dah jemput ramai ya ahli-ahli panel kita terdiri daripada mereka yang pernah bergelar pelajar Dumai ataupun diploma pengurusan haji dan umrah di YEG Academy ini. Ada yang ambil peringkat sijil dan ada juga di kalangan mereka yang merupakan tenaga pengajar di Dumai, juga selebriti-selebriti yang pernah juga menunaikan umrah. Tetapi hari ini kita menyentuh satu isu yang agak kontroversi, iaitu isu logistik. Logistik itu sendiri bukan kontroversi, memang selalu dikaitkan dengan pergerakan haji dan umrah. Tetapi makin lama makin menjadi satu tanda tanya. Terutamanya bila sampai kepada beg hilang, jemaah beg hilang. Ya, siapa yang patut dipersalahkan? Betul ke layanan VIP diberikan kepada golongan tertentu, tapi kita yang biasa-biasa ni tidak dihiraukan walaupun dah komplain banyak kali. Perkara ini mungkin menjadi tanda tanya di kalangan jemaah umrah. Jadi anda kena ikuti kami. Dan sebelum itu, ya, saya nak memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ahmad Hilal bin Mansaman ya. Ya, betul. Yang merupakan eksekutif pemasaran dan jualan merangkap ketua pengurusan logistik di Madinah. Ya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Itu bunyi je. Maknanya tidak ada. Tetapi Encik Hilal menguruskan logistik penghantaran bagasi jemaah haji dari tahun 2023 sampailah tahun ini. Ya, betul. Mengetuai operasi logistik di Madinah. Tetapi yang paling penting, ya, mendapat pendidikan diploma pengurusan haji dan umrah di Dumai lah ya. Dumai lah. Masya Allah. Semestinya di Dumai. Jadi saya nampak wajah Tuan Haji kita ni. Saya rasa macam terus je nak tanya soalan ni lah. Terus tanya soalan, boleh silakan. Cuba bagi tahu macam mana kes bagasi hilang ni makin menjadi-jadi dari tahun ke tahun, dari umrah ke umrah. Silakan Tuan. Okey, baik. Sebelum tu saya perkenalkan diri balik. Macam yang saya sebut tadi, saya daripada Ahmad Hilal bin Mansaman selaku alumni diploma pengurusan haji dan umrah. Sekarang ni saya berada di FGV Transport Service Sdn Bhd di bawah unit bagasi haji dan umrah. Okey. So soalan yang agak familiar, banyak orang tanya kan kalau pasal barang hilang dan sebagainya, memang selalu berlaku. Daripada tahun ke tahun, sebab selalunya jemaah hilang akan cari kita lah. Sebab kita ni di bawah tender daripada tabung haji mengarahkan kita untuk melakukan logistik pengurusan haji dan umrah, especially untuk tak kira lah beberapa item daripada tabung haji tu, dia melibatkan satu persoalan jemaah, barang saya hilang ni macam mana saya nak claim? Satunya kan, macam mana saya nak claim? Lepas tu macam mana saya nak tahu barang saya ni? Betul? Kan, jadi bila barang dia hilang, dia jadi kelang kabut, walhal baru hantar hari ni. Ya. Esok dah tanya dah. Ya. Satu lagi macam mana boleh tertinggal? Macam mana boleh hilang? Macam mana boleh hilang? Selalu salah satunya hilang berkaitan kita flow kita daripada sini tak ada masalah. Isunya ejen di
Saudi itu sendiri. Ya. Sebab salah satunya Arabic lah. Kita ni pemahaman bahasa ni agak difficult sikit, susah sikit lah. Kan? Bila kita cakap ni ayam dah itik lah katanya kan. Sana cakap lain, sini cakap lain. Cakap barang tu ada, walhal dia tak bawa. Dia orang ketepikan barang tu sebab terlampau banyak. Kalau kita ikutkan dari segi kuantiti bis untuk haji je, kita boleh kaut lebih kurang sebanyak 10 tan sehari. 10 tan, 10,000 kg. So makna parcel tu kita tak boleh nak target ni Hajah punya, ni Hajah punya. Jadi kita banyak flow kepada pihak ejen di sana terus. Ya, maknanya memang bilangan bagasi tu sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Benda ini terjadi boleh katakan kalaulah kita pergi dalam 5 flight lah mungkin 1-2 pun akan sangkut juga. Ya, akan sangkut juga daripada segi kuantiti. Tetapi ini tidak bermakna lah yang kita di sebelah Malaysia ni betul. apa orang kata mengalami kelemahan daripada segi pengurusan. Tidak. Tidak. Dia kadang-kadang dengan airlines itu sendiri. Sebab salah satunya kita bukan target pada satu airline saja. Kita banyak airline. Antaranya kalau kita boleh sebut di sini Saudi Airline, Malaysia Airline, dan kita ada pernah ambil berkaitan dengan Garuda sebab kita pun ada dengan Indonesia. Jadi diorang ni bukan salah satu impact kepada kargo tu sendiri. Diorang main catat semua. Tapi catat tu ikut by date. Kalau bagi prosedur kita, cuma diorang ambil mana takat muat je kata. Itu salah satu yang memang kesukaran bagi kita untuk handle kes ni. Sebab ejen daripada sana lah salah satunya. Tapi nak bagi faham jemaah ni bukan senang. Bukan faham. Memang susah. Satu halnya sebab apa, bila dia kata aku dah bayar dah ni, saya dah bayar dah. Saya dah bayar. Package ni. Ya, betul. Bukan murah ni. Tapi tiba-tiba beg tak sampai apa semua. So dalam fikiran dia orang, bila kita bayar dekat travel agent tu lah yang akan carry bag. Ya, betul. Tanpa dia fikir yang sebenarnya bag tu terpisah dekat airline antara airline tu. Macam mana Hilal ataupun tim handle perkara ni? Okey. For the flow, kalau kita daripada airport sendiri tu, memang kita judge kan jemaah untuk bagi tahu penghantaran kita betul berapa lama. Berapa lama time date kita, waktu bekerja ke tak bekerja, itu kita kena cerita dan kena explain A to Z dengan jemaah. Bila A to Z dengan jemaah akan faham dari segi apa flow kita cerita. Kan salah satunya kalau yang jenis contoh bawah tabung haji tidak ada masalah. Yang jadi masalah bila geng-geng orang cakap T20 yang ke atas. Yang ini salah satunya. Sebab dia kata customer is always right lah. Kan saya tahu barang saya sampai tapi barang saya tak sampai. Macam mana tu Haji? Boleh tak ceritakan sikit macam mana? Kan sebab dalam ni dia nak menunjukkan kesabaran dia. Tapi dah macam macam nak marah kan. Jadi apa yang dia nak ni? Satunya barang yang kita sebagai logistik pengurusan penghantaran barang ni, kita dah bagi tahu salah satunya impact daripada kehilangan barang tu bukan salah satu kehilangan barang juga. Dia ada sebaliknya. Sebaliknya dia meletak barang larangan dalam benda tersebut. Itu dia. Ini kita ceritakan. Sebab banyak benda-benda larangan yang bila kita dah checking, kita dah masukkan barang dalam tu, kita nak buat penghantaran, so dia letak barang benda larangan. Antara salah satu contohnya Zamzam. Zamzam memang tidak boleh buat penghantaran walau bagaimanapun. Kalau kena siap. Bayaran tak mahal. 10,000 saja. Aduh. Sikit. Walaupun kuantiti dia. Kuantiti yang sedikit, lebih kurang 150 ml lebih kurang. Botol yang kecil, kalau tersangkut di airport, memang dia akan menyebabkan dia akan ketepikan barang tersebut. Jadi benda ni sebenarnya memang menjadi satu perkara yang agak susah nak diberitahu terutamanya kepada jemaah yang berusia. Sebab mereka percaya kalau pergi dekat sana ni, kita berusahalah sedaya upaya untuk bawa balik sebanyak mana air Zamzam dah. Sangat. Dia akan tanya ada penghantaran Zamzam tak? Memang kita dah bagi tahu. Tapi diorang ni ialah orang duk bertanya-tanya boleh tak hantar. Jadi diorang selitkan benda tu. Dalam kain ihram lah. Kain ihram lah, balut dengan kain batik, macam-macam lah. Sebab benda tu memang orang nak. Salah satunya air telaga syifa nak untuk perubatan dan sebagainya kan. Jadi diorang ni terlangkau obses benda tu. Jadi saya cakap benda ni tak boleh Hajah. Tapi Hajah letakkan juga mana akan jadi isu pada kami. Isu pada kami nak declare kepada semua jemaah. Sebab untuk FBI kita ni bukan kotak tu sahaja. Misalnya contoh hari tu kita buat delivery untuk hantar ke airport untuk bahagian kargo 5 tan.
Dia sangkut sekotak tu je baru 10 kilo. Ada air zam-zam. Dia bukan kotak tu je, 5 tan tersebut semua sangkut untuk di-checking. Akan menjadi asbab duration date agak lama. Selalu penghantaran kita 14 hari maksimum. Tapi sebabkan satu kotak rosak habis semua kena buka. Dia buka, sebab tu akan jadi isu. Kenapa kotak saya buka? Kenapa kotak, bagasi saya ni terkoyak lah apalah, sebab airline. Jadi kita pula kena. Macam ni kita nak bagi pembahasan terhadap jemaah tersebut, itu menjadi tandanya. Jadi tapi ada tak kalau untuk yang diorang minta pembahasan, jadi sebenarnya apa penyelesaian? Kita explain lah. Okey, kita akan report pada ejen dan ejen akan bagi tahu pengurusan ni adalah salah satu daripada pihak airline sendiri, dan dia akan bagi gambar lah sebagai attachment kita. Okey, Hajah ada apa-apa barang. Kadang-kadang jemaah buat tak tahu. Saya tak tahu barang apa. Padahal dalam ada benda tu, ada kaca, ada apa sebagainya. Benda tu memang tak lepas. Tapi dia buat-buat tak pandai, buat-buat tak tahu. Saya tak tahulah tiba-tiba. Jadi kita hantar bukti, betul terserah benda tu. Okey, mungkin ada yang katakan kalaulah tak boleh bawa barang larangan ini, termasuk air zam-zam ataupun benda-benda lain lah sebagainya, akan diumumkan terlebih dahulu. Akan diumumkan. Betul. Sebelum flight itu berlepas atau macam mana? Sebelum flight berlepas. Sebab kita dah bagi remind pada jemaah, apa-apa pun waktu CCI, waktu pengurusan barang tu, memang sebelum nak berhantaran kita dah maklum sebelum ni, dan 2 kali makluman untuk berkaitan dengan benda ni. Jadi bila diorang ni orang kata lepas tak lepas. Ada jenis yang berusia, tak apalah, main letak je lah, yang penting jalan. Ada yang lepas tak ada masalah. Sekiranya terkena, akan menyebabkan semua akan jadi masalah. Itulah dia ya. Jadi nasihat kita ni, insyaAllah Encik Hilal pun ada dekat sini, memang perkara mengenai logistik ataupun yang melibatkan pergerakan jemaah, terutamanya dari apa orang kata, melibatkan 2 negara lah. Betul. Arab ke Malaysia bukanlah satu perkara yang mudah. Tak payahlah duk fikir macam mana nak selitkan air zam-zam. Itu je lah yang selalunya kita macam mana nak selitkan air zam-zam masuklah dalam itu ni. Semua tu jangan dibuat. InsyaAllah anda akan tetap balik dengan air zam-zam. Betul. Tak mahal pun. Tak mahal pun. Baru 12 rial. Kalau Malaysia kan convert lah dekat 14 ringgit orang kata. Sekarang ada boleh beli extra tak? Tak boleh. Tak boleh. Memang satu pasport satu saja. Itu dia. Okey, tapi tadi saya tertarik tentang bagaimana Tuan Hilal kita menyentuh tentang golongan T20 dan ke atas. Kerana sebentar lagi kita akan sentuh tentang jemaah VVIP dan jemaah biasa. Cantik Cantik, boleh. Ini panas ni. Terus bersama kami dalam podcast Haji dan Umrah. Berkumpul untuk dapatkan umrah semua hidup dengan hotel yang jauh, tapi dengan yang orang berduit boleh dapat hotel dekat, yang hotel jauh tu je. Nama saya Hidayah. Saya ada nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas, supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana penting. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan podcast Haji dan Umrah. Kita hari ini ada tetamu yang cukup istimewa, iaitu Encik Ahmad Hilal bin Mansaman ataupun Encik Hilal kita, Eksekutif Pemasaran dan Jualan Merangkap Ketua Pengurusan Logistik di Madinah, dan bertugas sekarang ini dengan FGV Transport Services. FGV Transport and Services memang syarikat ini syarikat yang besar, menguruskan logistik ataupun pergerakan jemaah umrah dan juga haji
Dah berapa tahun sebenarnya FGV ni? Dah lama dah. Kalau SGV transport saja dekat 50 tahun. Dan 50 tahun ini menyambut 50 tahun. Ya, kita sentuh hari ini isu-isu yang berbangkit tentang logistik ini. Dan tadi kita dah bersembang dengan Encik Hilal kita tentang bagaimana bagasi boleh tersangkut di airport. Dan apa yang menyebabkan sebenarnya barang-barang mungkin yang tak boleh diselit-selitkan di dalam beg itu, itulah yang menyebabkan kita tak dapat nak meneruskan pergerakan bukan saja seorang, malah boleh melibatkan seluruh batch tersebut. Kata kalau satu kumpulan tu 300 semua. Memang membahayakan lah. Jadi kita nak pergi umrah, pergi haji, dalam masa yang sama kita kena niat dalam hati kita untuk menyenangkan pihak lain juga. InsyaAllah Allah akan mudahkan pergerakan kita kan. Tapi Encik Hilal ni kata ni, alah boleh lah dia cakap macam tu. Sebab apa, aku ni golongan yang bawahan ni, B40 lah, golongan yang tak ada duit, yang nak pergi umrah pun seumur hidup sekali. Betul. Tapi aku tengok layanan VVIP dekat dia orang yang lain ni yang ada banyak duit ni. Bukan main lagi. Betul. Betulkah ini berlaku sebenarnya? Sangat berlaku. Alamak. Ini pengakuan berani. Pengakuan berani kan. Sebab kalau kita tengok kan, berbanding antara package-package yang kita tengok selama ni dengan travel agency, package mahal untuk musim haji sahaja dia ada tiga package yang telah disenaraikan. Dan tapi kalau kita tengok travel agency sampai beratus-ratus ribu tapi dengan harga logistik yang lebih murah berbanding harga mahal. Okey. Contoh dia jauh beza lah. Kan, walaupun selera dua, tapi kalau kita tengok impactnya, kalau 1 kilo, 10 kilo, 20 kilo mungkin lagi banyak kan. Tapi diorang ni mementingkan orang cakap how to meet the quality. Quality to quantity. Sebab diorang kata servis ni you must to be do quality tu lagi bagus. Kalau you harga murah mestilah lagi bagus kan, sebab kita nak tunjukkan bahawasanya servis kita adalah yang terbaik. Tapi diorang nakkan harga murah. Satu isu lah, satu cerita yang kita nak ceritakan berkaitan dengan T20 dengan B40 ni kan. T20 ni kalau kita contoh, boleh tak saya nak dapat murah? Itu ayat dia. Kalau M40 tak apalah, terima kasih lah, yang penting barang sampai. Berbeza tu. Yang lagi tinggi minta murah, yang biasa B40 tak apalah, yang penting sampai. Itu kita tak boleh lah. Tapi nak tak nak kita just terima, sebab itu atas arahan daripada pihak pengurusan. Okey. Tapi kalau golongan yang bawah ni ialah yang jenis macam redha, tak apalah kan. Tapi ada yang kata okey, ini double standard. Ada juga itu. Itu macam mana pula tu? Ada juga. Selalunya, ini pengakuan jujur lah. Pengakuan jujur. Selalunya area Semenanjung. Sabah Sarawak tak ada masalah isu ni. Harga berapa? Contoh harga Sabah Sarawak kita RM21. Okey. RM21 tak ada masalah, lepas je. Padahal untuk Semenanjung harga untuk haji saja RM18 per kilo. Itu pun merungut sebab RM18 mahal. Kan? Tapi Sabah Sarawak tak fikir RM21 tak ada masalah, sebab diorang just expect mungkin pendalaman. Sebab mungkin dia orang pun dah biasa. Daripada dulu harga pos dia orang lebih tinggi berbanding daripada yang sekarang ni kan. Jadi bila sampai di sini tu, mentaliti diorang ni akan cakap not double standard lah. Orang package harga mahal-mahal lagi murah berbanding yang kita. Tapi nak tak nak kita kena ikut flow, sebab itu adanya berlibatkan dengan term-term daripada pihak atasan. Bukan daripada kita sini, tapi adalah badan kerajaan yang mintakan tender, yang letakkan tender peraturan tersebut. Okey, kalau kita nak bagi tahu kepada jemaah macam ni supaya mereka faham, saya rasa macam susah. Amat keliru. Biru sebenarnya, sebab aku nak aku bayar macam ni kan, aku dapat servis yang macam ni. Sebab tu kita sekarang ni di bawah logistik, mana-mana Korea sekalipun, kita just pentingkan quality, bukan kuantiti. Sebab bila ada quality, harga tu kita kena standard. Kena standard. Sebab kalau kita different ke antara harga tu, akan menyebabkan orang cakap perbalahan antara jemaah lah. Kan, contoh kau dapat berapa, dia orang makan macam tu. Hang dapat berapa, aku dapat banyak sekian-sekian per kilo, ini dapat sekian-sekian per kilo. Jadi kita akan cerita ke jemaah, dia ada benda yang melibatkan orang cakap pengurusan tu sendiri. Contoh kita travel agency dengan tabung haji je berbeza.
Dia tak sama. Cuma dia atas tiket daripada tabung haji untuk dapatkan lesen tersebut. Betul. Okey. Jadi bila tabung haji ada mengenakan bahagian 18 rial kerana dia nak savekan 1 rial untuk kebajikan perubatan. Okey. Itu kita nak ceritakan jemaah, tapi jemaah takkan fikir harga 18 tak boleh ke kurang sebanyak RM17, 17 rial. Sebab jemaah akan fikir kenapa mahal. Kita tak bila cerita benda tu tak logik takkan lah jemaah ini je kan, jemaah T20 elok je tak bayar apa-apa, ada side benefit dia orang lain. Ya, betul. Itu je kita kena cerita. Okey, jadi itulah dia. Kalau kita nak komen lebih-lebih tu kan, kita kena selidik dulu. Selidik dululah kenapa package ni pun dia ada berbeza daripada segi harganya kan. Jadi kalaulah kita mampu, insya-Allah kita doakanlah ya, kita semua mampu untuk ambil package yang terbaik supaya kita dapat servis yang juga baik. Jangan kita asyik nak bersoal kan sebagainya kan. Sangat-sangat. Okey, apa contoh lain yang mungkin Tuan Hilal nampak lah kalau dekat Madinah sana tu daripada segi masalah-masalah logistik ni yang boleh kita nak terangkan kepada jemaah ni? Kalau contoh masalah logistiknya, based on yang tadilah, berkaitan dengan tidak mematuhi barang larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah ni bila kita serve to quality, jadi jemaah suka. Jadi kita ni di bawah logistik, kita ada hotel-hotel yang telah dipilih untuk dibuka kaunter. Jadi bila jemaah hotel yang jauh nakkan servis kita, dia minta kita pergi sana. Padahal kita buka kaunter di sini. Ya. Itu jadi satu masalah. Sebab kita ni, staff kita tak ramai. Manpower kita tak banyak. Bila manpower kita tak banyak, kita nak arrange kan, walhal untuk dia baru 5 kilo je. Tapi dia nakkan servis kita juga. Jadi macam mana nak apa ni orang cakap, nak jaga dengan sekotak 5 kilo daripada kita buka kaunter yang kita ada, memang dah ada jemaah kita sendiri. Itu memang jadi permasalahan lah. Tapi tak semua maktab ada FGV ya. Tak. Sebab untuk pengetahuan abang juga, di bawah logistik untuk tahun ni kita ada 5 kompetitor kita. Antaranya kalau saya boleh sebut, FGV sendiri, Pos Malaysia, Mas Cargo, Koperasi Tabung Haji dengan TH Travel. Terlepas saya pergi tu dekat maktab Rehab Janadria. Itu tak silap saya, itu bawah Mas Cargo tu silap saya. Itu bawah bukan logistik. Bukan FGV sendiri. Saya tak ingat sebab saya tak pergi dapatkan servis tu. Kan? Tapi itulah dia. Memang kalau di maktab-maktab ni memang akan ada. Cuma yang tadi masalahnya, kalaulah dia duduk di tempat lain tapi dia tak dapatkan servis FGV, maka benda tu sebenarnya jadi permasalahan untuk kita pula. Lagi satu, bila tabung haji dah mengarahkan ada square feet tempat-tempat dia, kita sebagai logistik kita tak boleh kacau tempat dia. Tak boleh langgar sepadan lah. Langgar sepadan dia. Kalau langgar sepadan, kita kena demerit lah. Demeritnya memang akan kita tolak pendahuluan dan sebagainya, ataupun kita akan dikenakan tolak markah lah. Kita ni memang ada permarkahan daripada pihak tabung haji sendiri kan. Jadi kita kena jadi servis kita sendirilah. Itu dia. Tapi saya nak tanya jugalah kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini, anda pergi ke Mekah ni untuk tunaikan haji ataupun umrah ni, anda pentingkan yang macam mana? Itu salah satunya lah. Pentingkan package yang tinggi sebab nak dapatkan keselesaan, ataupun rasa macam ini status aku lah. Cuba type sikit komen dekat situ. Betul. Selalunya orang akan mindset macam lah. Kan harga mahal, aku dapat selesa, turun mendapat masjid. Orang akan mindset macam tu. Betul. Setengah orang yang tapi tak salah, kita tak boleh kata dia orang salah. Tak salah sebab dia mampu. Jadi kadang-kadang bila kita tengok yang tengah hidup berkumpul sampai semua hidup berkumpul untuk dapatkan umrah semua hidup dengan hotel yang jauh, tapi dengan yang orang berduit dia boleh dapat hotel dekat. Yang hotel jauh tu, ya Allah, kesian, umur 60 boleh jarak antara rumah hotel ke masjid 1 kilo, 800 meter jauh kan. Macam contoh yang penduduk dekat Rehab Janadria, 800 meter something. Betul. Jadi nak berjalan tu, kalau tengok daripada hotel ke masjid, Allah dekat, tapi bila turun dataran, masya-Allah jauhnya. Jauh. Dalam hati memanglah rasa kalau lah aku mampu aku nak ambil package. Tapi tuan, kita pergi 3 beranak. Jadi terfikir juga kan. Terfikir kan, macam garu kepala lagi. Dah tak ada rambut ni, apa lagi aku nak garu ni kan. Sama juga. Sama lah saya. Lebih kurang kita. Okey, kita nak berehat seketika sambil-sambil anda type komen anda tu. Kita nak
bercerita sebentar saja lagi, ada satu juga persepsi terhadap mereka yang bertugas mungkin di logistik ataupun di travel agent ya, ambil untung tu melampau. Itu pun sangat berbahaya tu. Sangat berbahaya. Nanti kita rungkaikan. Kita nak minta penjelasan daripada Tuan Hilal. Jangan ke mana-mana, terus bersama Podcast Haji dan Umrah. Ini rasuah lah. Kita sebut benda tu rasuah. Memang tak boleh dinafikan. Kadang-kadang kalau kita contoh min kita antara syarikat. Antara syarikat. Bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Podcast Haji dan Umrah kembali lagi dibawakan khas kepada anda oleh YEG Academy. Jadi kita bersama dengan seorang alumni Dumai, iaitu Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Sekarang ini bertugas sebagai eksekutif pemasaran dan jualan, merangkap ketua pengurusan logistik di Madinah dan bertugas bersama dengan FGV Transport ya. Masya Allah, hebat betul lah alumni Dumai ni semua kan. Oh, macam mana rasa tiap-tiap tahun pergi haji? Alhamdulillah. 3 kali haji? 3 kali haji. Hajis. Jadi ada S pula kan. Okey, kita dah menyentuh isu tentang bagaimana package ya, harga package itu boleh menyebabkan layanan ataupun persepsi berbeza di kalangan jemaah. Kemudian tentang beg ataupun bagasi yang sangkut di airport kerana jemaah sendiri yang meletakkan barang-barang yang tidak dibenarkan di situ. Tetapi ya, kita nak tanya juga kepada Tuan Hilal kita, ada yang mengatakan travel agency ataupun mereka yang bertugas sebagai orang di belakang logistik ni semua ni adalah main belakang sikit. Dia lebih kurang ialah sebab lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Dia kepanasan tu. Ada duit tepi. Duit tepi yang terlibat dalam hal ni. Bagaimana Tuan Hilal nak jelaskan? Boleh, saya boleh perjelaskan. Dia memang tak boleh dinafikan benda tu. Sebab kadang-kadang kalau kita melibatkan berkaitan dengan kita terus direct ini rasuah lah. Kita sebut benda tu rasuah. Memang tak boleh dinafikan. Kadang-kadang kalau kita contoh min kita antara syarikat. Antara syarikat kadang-kadang sebab dia mampu, kadang-kadang dia sebab dia nakkan dalam tu. Jadi dia menggunakan orang dalam sebagai untuk dapatkan tender dekat dalam company tersebut. Uish. Okey, lepas tu? Kadang-kadang benda ni dia tak nampak. Sebab kalau kita tengok macam yang sebelum ni yang kita fikir, ada 2 anak syarikat yang kita nampak memang struggle untuk dapatkan benda tu. Tapi Allahualam, kita tak nak menafikan. Sebab kalau kita tengok dari segi agendanya, kita kena gunakan transport logistik yang lain daripada anak syarikat itu sendiri. Tapi itu salah satu term lah. Lagi satu, petugas-petugas itu sendiri. Petugas-petugas ni benda ni kecil, tapi benda walaupun kecil tapi benda tu tak salah. Itulah. Dia okey lah. Ada orang kata term tu kalau nak kata rasuah, sedikit ni kira macam upah, betul. Apa baksis yang panggil dulu? Baksis. Oh, tahu harap. Masya-Allah. Pergi sana pun memang turun airportnya dah kena. Oh, maaf muskilah. Maaf muskilah, tapi muskilah pun banyak jugalah. Sebab apa? Itu kalau orang Arab lah. Orang Arab. Orang Arab ni kita dah macam alamak, tak nak aku kena bagi. Dalam keadaan terpaksa tu macam tak rela sangat tu.
Tapi tak tahu hukum ni macam mana. Risau pula kan. Sebab kalau kita niat untuk bagi dia rasa tak ada masalah. Tapi kalau dia meniatkan di sebaliknya, itu ada hukum yang tertentu lah. Betul. Tapi untuk pekerja-pekerja yang ni logistik atau travel ni. Selalunya kalau contoh kita ambil dua, sama ada petugas travel dengan petugas logistik tu sendiri. Petugas logistik ni salah satunya dua akan nampak harga yang lebih murah berbanding tu, tapi di sebaliknya ada. Contoh harganya misalnya RM20, tapi tak apalah untuk datuk kita bagilah RM15 per kilo. Ada benda di sebaliknya. Kadang-kadang walaupun benda tu sikit, kadang-kadang tak apalah saya bagi awak sikit. Depan mata kita bagi, nampak depan mata, walaupun benda tu just orang cakap tak apalah, duit di poket, makan-makan, hang dah bagi murah, tapi still benda tu adalah pemberian daripada orang yang nakkan keuntungan untuk diri sendiri. Favor orang panggil. Betul. Itu kita tak boleh lah. Memang kalau saya sebagai seorang ketua pengurusan logistik Madinah, saya nampak time tu, saya memang hantar balik Malaysia. Terus on the spot On the spot balik Malaysia. Kena ada tindakan tegas kat itu. Tindakan tegas sebab kita ni ada integriti dalam kita punya company. Integriti. Sebab tu pakai layak integriti tu. Kalau tak ada pun, kalau tak boleh, tak ada layak integriti tak boleh. Jadi sheriff lah sekarang ni. Betul. Jadi sebab saya mementingkan, orang cakap amanah salah satunya. Kalau kita tidak amanah dalam pengurusan kita itu sendiri, macam mana Allah nak berkati pekerjaan kita. Itu saya sebut. Dan yang kedua, kita adalah travel agency. Travel agency ni jenakkan sub commission under dia. Kalau contoh kita tak ada collaboration, tapi nak akan masukkan dalam kita punya list tender commission, so maknanya bolehlah, tolonglah kan. Kita tak ada surat menyurat, tapi dengan adanya pemberian yang itu, benda tu wujud dalam kita punya term. Contoh tak apalah, masuklah sikit duit kan, bukan salah pun kan. Tiba-tiba dalam term kita ada dia, padahal kita tak ada collaborate dengan GV dengan dia pun. Itu salah satu masalah lah. Alamak. Pendekatan lah. Tapi itulah apa komen Tuan Hilal lah, sebab benda ni berlaku dalam satu ibadah yang sangat-sangat dimuliakan Allah SWT. So mungkin orang tu tak nampak kot. Dia kata bukan aku yang jemaah. Bukan aku jemaah, aku staff je. Aku menguruskan je. Aku menguruskan je. Tapi yang penting, sebab benda ni melibatkan dengan keuntungan dia sendiri. Bila nampak duit tu, biasalah. Orang kalau saya dia satunya, bang, kalau 50 kita tolak tepi. 100 jangan cakap kuat-kuat. 50 kerja jalan. 150 diam. Itu kita nak kena tinggalkan lah. Okey, jadi maknanya Tuan Hilal mengakui benda ni sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku. Tetapi usaha untuk meminimalkannya itu ada. Ada, memang kita buat. Okey. Memang kita buat. Kita sebab kita based on dalam sistem. Sebab tu dalam sekarang ni, waktu yang saya first di bawah SGV Transport, kita banyak more kepada manual. Jadi kita provide untuk ke dalam sistem. Jadi in case apa-apa berlaku pun, kita boleh just monitor daripada jauh untuk tengok dia punya in-out income seal. Itu saja. Kadang-kadang benda ni dia tak nampak, tapi dia buat tu sebab kata tok guru saya, dia kata dia tahu dosa tu dosa, tapi dia buat dosa. Dia tahu neraka tu neraka, tapi dia tak nak tinggal neraka, walhal dia nak check in neraka. Aduh. Dia tahu syurga tu syurga, tapi dia tak nak cuba untuk dekat dengan syurga. Aduh. Tiga benda ni memang orang kan? Nampak. Dia tahu dosa, tapi dia buat dosa benda tu. Inilah dia. Apatah lagi dalam usaha untuk ke tanah suci. Ke tanah suci tersebut. Kan? Bila buat benda tu, buat imam pun orang nampak benda tu adalah benda kecil, bukan itu ada satu pemberian, bukan satu rasuah. Tapi kita memandang benda tu impak yang lain. Ya. Katakanlah ada jemaah yang tengok benda ni dan dia tak setuju. Dia tak nak terlibat dalam semua ni kan, di offer pula oleh orang-orang tertentu ni untuk terlibat lah kan. Apa yang dia boleh lakukan? Adakah dia boleh laporkan? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh laporkan kepada pihak pengurusan. Macam contoh, kalau saya memang base dekat hotel tu. Jadi kita akan bagi tahu mana staff-staff yang macam contoh staff di kaunter, dan saya sendiri ada dekat sekitar tu, dan melapor kepada saya, dan saya akan buat siasatan lah. Bila saya dah buat siasatan, sekiranya ada benda tu, siap lah. Paling tidak bagi tiket balik. Kan? Balik tiket balik. So maknanya kita akan mention laporan ni sampai ke company kita untuk hantar pada legal lah.
Biar pihak pengurusan kita sendiri akan. Tapi kesannya lepas tu blacklist lah pun. Blacklist lah. Itu yang menyebabkan menyebabkan dia orang cakap tiada cerah masa depan. Ya, tadi berhati-hati lah perkara ni bukan saja melibatkan perkara akhirat tapi dekat dunia pun dah kena blacklist lah. Sebab kalau kita tengok dari segi aspeknya, walaupun dua nampak benda ni adalah satu kebaikan, sebab kita duduk di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah, dengan tempat di mana Nabi wafat di tanah Madinah Al-Munawwarah. Walaupun benda tu adalah salah satu orang cakap benda tu kecil, tapi sebab orang kata di Mekah Madinah ni semua duit. Semua duit. Nak angkat beg duit, nak buat ni duit, nak ni duit, nak ni duit, semua duit. Orang cakap kalau pergi Kaabah tu, orang cakap tak ada buat kerja pun, Allah fulus. Itu satu hal. Benda tu dah memang kebiasaan. Saya sendiri pernah kena kan depan Kaabah, tiba-tiba ada orang macam tu arah alif semua. Okey, angkat tangan, suruh dia angkat tangan. Dia doa. Pop. Terkejut saya first time pergi kan. Dia terus ambil seluk beg saya ni, terus ambil. Itu bisa. Sangat-sangat orang cakap kalau Malaysia tu adalah orang cakap budi pekerti, macam orang tak ada budi pekerti, tak tahulah budi apa. Sampai tahap macam itulah. Okey, satu lagi saya dengar juga cerita mengenai sistem online ni. Okey. Sistem online ni bukan melibatkan kesukaran. Dia untuk kemudahan sebenarnya. Betul. Tapi ada kesukaran yang berlaku apabila jemaah cuba untuk memanipulasi. Betul. Sistem online ni. Boleh terangkan macam mana? So, saya cerita sikit berkaitan dengan sistem online. Memang berlaku pun. Dekat orang cakap dekat Malaysia ke, walaupun dekat Mekah Madinah pun memang berlaku, sebab satu-satunya diorang nak memanipulasikan dari segi kadar pembayaran yang tinggi. Kan contoh kalau kita harga RM18, kalau dah 10 kilo 180. Jadi diorang tak nak bayar, diorang memanipulasikan untuk menunjukkan bahawa transaksi itu adalah harga dia sendiri. Jadi sebab RM180 kita convert dengan harga Malaysia, so itu je amount yang dia kena bayar. Jadi bila je dia tengok wah tinggi sangat, jadi dia tunjukkan macam, sebab di sana bila pengurusan bagasi ni diorang terlampau ramai. Jadi orang-orang yang jenis macam ni, diorang ada strategi untuk bagikan nak tunjuk orang yang dia dah bayar. Jadi kita tengah duduk kalang kabut. Jadi bang, saya dah bayar dah bang untuk ni bayaran sekian. Kita ni just leka tengok benda tu dan kita snap gambar. Kita tak nampak benda tu bahawasanya dia dah masuk dalam akaun bank ataupun tidak, sebab akaun bank yang di-approve oleh finance di Malaysia. Jadi bila kita nak tahu, bila sampainya pihak finance yang di Malaysia bagi tahu kat kita, sebab kita berbeza waktu kan, 5 jam. Jadi 5 jam tu maknanya kita tengah duk urus barang, diorang duk tidur lagi kat Malaysia. Jadi bila nak tunggu kita tidur baru diorang bagi tahu. Bila kan jadi isu benda tu, kita kena cari lah. Kan bila kena cari tu, biasalah kita kena tausiah lah jemaah tu kan. Banyak berlaku, memang banyak berlaku. Tahun ni sahaja saya sendiri kena. Saya kena sendiri benda tu. Sebab bila saya tengok dia punya pembayaran, ini sebelum saya dekat sini, saya tengok pembayaran tu ikut date. Dia silap date. Rupanya dia ambil transaksi tu, dia screenshot, rupanya matching pula dengan pembayaran dia yang hari ni. Saya ingat lagi 331 RM331, tarikh sekian. Patut je tarikh hari tu, tapi tarikh dia dah bulan Januari gitu. Kan saya tengok, Hajah hari ni tarikh ni lain je kan. Oh ya ke? Silap ke? Dia dah mula gelabah kan. Orang cakap gelabah beruk kata kan. Itulah dia kan. Dan okey, Tuan Hilal cakap pasal tausiah. So saya nak dengar Tuan Hilal tausiahkan mereka. Tausiahkan ataupun nasihat ini untuk mereka yang bakal pergi umrah ataupun haji. Sebab apa kita tak tahu. Orang kata mungkin bila tengok ni kan, kata alah aku takkan buatnya. Tapi mulut saja. Tapi bila datang ujian dekat sana, syaitan masuk. Itu lagilah. Contoh saya bagi tausiah, Hajah jangan buat macam ni. Hajah tahu tak, Hajah dulu di tempat yang berkat, yang penuh orang cakap keberkahan kat sini. Hajah nak dapat satu haji yang makbul. Tapi kalau Hajah membuat satu perkara ini, bukan menjejaskan pada diri Hajah dan kepada keturunan Hajah sendiri. Sebab Allah menunjukkan bahawasanya apa yang kita buat, apa yang kita lafaz, apa yang kita lakukan dengan perbuatan, itu adalah doa. Kalau kita buat perkara yang menipu daripada hukum syarak, akan berdosa besar. Hajah tak takut dengan dosa.
Itulah dia. Kita kena tausiah kan. Tapi saya tak cukup duit. Dia kita kena macam tu. Cakap kalau hajah tak cukup duit, kenapa hajah post? Kenapa beli banyak? Kenapa beli banyak kan? Kalau hajah nak pun hajah letak dalam beg kan. Kita boleh bagi suggestion, tapi kalau hajah nak minta pinjam boleh bagi tahu, saya tak ada masalah kan. Kalau hajah buat menipu benda ni jadi masalah pada saya, nak tausiah hajah pula kan. Yang itu menjadi asbab. Itu yang kita tak faham tu, bila dia dah beli banyak dah ni, berbondong-bondong dah untuk bekalan apa semua. Tak ada masalah, niat yang baik untuk bagi dekat saudara mara apa semua kan. Tetapi dalam masa yang sama, bila sangkut nak bayaran macam tu, payment penghantaran tu semua, dia kata tak cukup duit. Tak cukup duit pula. Dia ambil hari tu melontar tak ingat duit. Melontar kedai. Melontar. Sebab itu bahaya juga tu. Okey Tuan Hilal. Terima kasih, sungguh menarik ya pengalaman yang diceritakan. Saya pun rasa macam okey. Membuka mata lah sebab saya tak tahu di sebalik logistik ni apa yang berlaku. Kita dengar-dengar je. Tapi Tuan Hilal hari membuat pendedahan, dan selepas ini kita nak tahu pula ya tentang drama di lapangan terbang. Okey. Dan juga solusi terhadap perkara ini. Drama di lapangan terbang ini bukan syuting bukan syuting. Tapi drama yang berlaku dalam realiti yang sebenar. Terus bersama Podcast Haji dan Umrah. Saya amat menafikan benda tu sebab antara Malaysia dengan Indonesia, saya rasa Indonesia lagi sukarlah. Assalamualaikum. Nama saya Hidayah. Saya nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana. Saya nak tanya, bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Alhamdulillah, kembali lagi menyaksikan podcast Haji dan Umrah. Hari ini kita mendedahkan sedikit lah ya, di sebalik tabir tentang apa yang berlaku dalam dunia logistik ya, jemaah haji dan juga umrah. Bersama dengan kita Ahmad Hilal bin Mansaman, alhamdulillah, dan kita dah masuk round yang terakhir. Beliau merupakan eksekutif pemasaran dan jualan merangkap ketua pengurusan logistik di Madinah dan bertugas di FGV Transport, dan 3 tahun dah dari tahun 2023 sampailah yang haji terbaru musim ini tahun 2025. Jadi sebelum kita nak ke drama di airport dan sebagainya ni kan, kita nak tahu juga, ramai yang mengatakan kos untuk logistik ni kadang-kadang melampau ni kan. Untuk mengelakkan dakwaan itu berterusan lah Tuan Hilal, boleh tak ceritakan sikit macam mana charge tu dilakukan? Okey. Kadang-kadang orang tak perasan benda ni. Banyak kali orang tanya kenapa benda ni terlampau mahal lah, kenapa sampai tahap orang cakap nak kena, aku cakap satu contoh kita pergi ke pembelian dulu.
satu je senario je yang akan bagi cakap, saya beli barang lagi murah berbanding saya post. Kan saya beli unta baru je $12, tapi saya post lagi mahal daripada benda tu. Okey, satunya okey. Untuk pengetahuan, kita ni ada secas-secas yang kita sediakan dan kita includekan dalam tu sekali. Orang tak nampak benda tu. Jadi bila kita menceritakan pada jemaah satu persatu, diorang akan anggap benda tu adalah hidden charge yang tak sepatutnya ada. Walhal benda tu adalah penting bagi kita. Antaranya charge kargo. Kalau kita tak ada kargo, macam mana kita barang nak sampai? Kan, lepas tu soalan yang kalau dah tahu naik flight tu mahal, naik kapal layar lah. Kapal laut. Saya kata kalau kapal laut, hajah punya barang tunggu haji tahun depan baru sampai. Kan, perhantaran memang murah, tapi barang belum tentu sampai atau tidak, dan mungkin menyebabkan lagi risiko barang hajah tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, charge kargo. Yang kedua, clearance dekat airport kita sendiri. Itu pun menggunakan charge juga, dan kita punya servis untuk warehouse kita sendiri, untuk charge delivery perhantaran tersebut. Tiga benda ni elemen yang paling penting untuk kita tunjukkan bahawasanya jemaah perlu tahu charge ni adalah main peranan untuk perhantaran door to door delivery service. Dan harga tersebut juga di-includekan dengan insurans sendiri. Okey, sekiranya barang jemaah tu barang jemaah tu rosak dan sebagainya, ada jaminan barang tersebut. Kita bukan post barang saja-saja, kita post tu harga termasuk dengan insurans kita sekali. Sekarang keadaan dia lebih kurang macam mana? Haji baru ni lah. Haji baru ni alhamdulillah. Sebelum ni memang ada masalah berkaitan dengan barang rosak, koyak, kotak tercabut, macam-macam lah. Ada tikus, macam-macam dalam tu. Cakap tiba-tiba ada tikus dalam tu kan. Jadi cakap tahun ni adalah tahun yang bagi saya perfect. Very perfect sebab kita ada last mile vendor kita sendiri. Kita ada agent yang untuk support kita kat sini, dan perhantaran kita bawah daripada 7 hari. Memang sangat-sangat terbaik untuk tu. Kan, untuk isu damage memang kurang lah tahun ni. Ada satu je isu berkaitan dengan barang yang macam yang Abang Ji sebut, barang hilang. Barang hilang tu memang salah satunya, barang tu dikeluarkan oleh pihak custom. Itu ada isu pihak custom keluarkan ni sebab diorang random. Bila random ni, diorang akan tarik anything, apa benda yang memang melibatkan benda-benda yang memang tak boleh untuk dibawa keluar. Contohnya, penekanan yang antara yang keduanya adalah Al-Quran, naskah buku dan sebagainya, bawah akta, dan benda tu memang tak boleh nak dibawa, diorang keluarkan. Jadi bila jemaah tengok barang hilang, boleh tak saya nak claim, tak ada masalah. Itu memang include dalam harga yang kita letakkan untuk para jemaah. Bukan saja-saja. Sekarang sekilo berapa? Sekarang untuk musim umrah je beza dengan haji. Untuk musim umrah harganya RM21 per kilo. Kalau musim haji RM18 per kilo. Lagi murah. Lagi murah. Okey. Ini pun pertikaian juga. Kenapa harga umrah mahal, harga haji murah? Okey, satunya harga umrah ni jemaah bukan suka membeli sangat. Kan, sebab waktu duration date diorang duduk di Mekah dan Madinah ni jangka masa yang pendek, 14 hari. Jadi waktu tu diorang nak menyoping lah, nak ibadah lah, jadi diorang tak tentu arah kan. Jadi kita fit kan semua jemaah kurang membeli. Diorang kalau nak post pun mungkin post barang-barang pakaian dan sebagainya lah. Kalau haji diorang duduk 40 hari. Hari tu 40 hari, 45 hari, 40 hari lah, 44. Jadi diorang tak ada buat kerja apa. Pergi masjid balik, tapi dalam pergi masjid balik tu ada pula menyinggah tu, melontar tu. Melontar kubra, wusta, kubra semua ada situ kan. Mula-mula je tak sa'i dulu jalan. Jalan yang patah. Lawa melontar. Kan? Jadi bila melontar tu asbab. Bila akhirnya berkumpul. Bila beranak pinak, jadi tak ada tempat. Jadi kita yang kena buat. Jadi sebab itu kadar dia direndahkan. Sebab harga kita boleh capai volume. Kuantiti dia banyak. Bila ejen ni kita set, bila makin banyak harganya makin rendah lah. Kita boleh kawal volume. Okey, betul tak ada dakwaan yang mengatakan daripada segi logistik ataupun daripada segi kehilangan barang sini, asyik jemaah Malaysia je, jemaah Indonesia okey je, tak ada masalah? Sebenarnya benda tu adalah saya amat menafikan benda tu. Sebab antara Malaysia dengan Indonesia, saya rasa Indonesia lagi sukar lah
Hantaran je. Surat diorang hantar ni lagi pelik-pelik pada Malaysia ni. Malaysia ni adalah juga orang nampak sejadah, kurma, something tu kan. Diorang ni kalau saya boleh bongkar, diorang apa benda yang orang cakap tak ada dekat Indonesia je beli. Unta biasa. Unta biasa. Unta daging. Tak apa ni patung unta. Ingatkan unta biasa. Unta itu biasa. Diorang bawa makanan. Okey, kalau kurma tak ada masalah. Roti 7 Friday. Okey, tahu? Roti Tapi itu ada kat Malaysia. ada kat Indonesia, ni cerita Indonesia. Ya. Oh, dia orang okey. Kan kalau kat Malaysia kita logik okey, kat Malaysia ada dah 7 Friday tu. Kat Indonesia tak ada. Dia bawa kan, dia beli semata-mata dalam 50 ke 80 bungkus, semata-mata nak hantar balik Indonesia. Sebab sedap. Bila kita tanya, Pak, mau hantar ke Indonesia? Ya, mau hantar ke Indonesia. Sebab Indonesia enggak ada ni. Kita pun ngobrol lah sama dia. 80. Kadang-kadang satu kotak tu kita boleh buat jaminan. Malaysia ni average paling tidak 30 kilo. Malaysia, Indonesia 50 kilo, 60 kilo. Benda tu saja. Kita tengok tak logik. Tuan Hilal, saya nak buat pengakuan satu boleh tak? Sebenarnya saya tak salahkan dia orang. Yang ada dekat Malaysia, Seven Friday ni pun, bini aku beli juga kat sana bawa balik. Semacam-macam nak makan tu kan. Sebab apa dia kata ada flavor yang tak ada dekat Malaysia? Ya, betul. Apa benda yang kat Malaysia? Saya pun sama juga. Cuma dia tak guna kargo, itu je. Ya, sebab saya selalunya saya beli cup Maggi. Itu memang tak ada kat Malaysia. Itu tak apalah. Pagian orang kata. Indonesia macam tu. Tapi Indonesia, flow Indonesia dengan Malaysia je susah sikit berbanding Indonesia sebab clearance kat sana. Harga je pun berbeza. Lagi satu, Indonesia ni je banyak kepulauan. Jadi harganya tidak termaktub pada satu skala harga je. Dia ada berbeza-beza harga. Yalah, sebab mungkin jarak. So bila dia turun di airport Jakarta, dia nak hantar ke Mapua, nak hantar ke Bandung, nak hantar ke Jogja, Palembang je banyak. So bila banyak tu dia orang nak hantar step by step tu. So maknanya itu je kena clearance ada banyak lah. Okey, dah 3 tahun berkhidmat bersama FGV dalam lapangan logistik ni kan. Kita nak tanya Tuan Hilal, apakah lagi perkara yang boleh dipertingkatkan daripada segi servis, quality servis, dan mungkin ada lompong-lompong yang Tuan Hilal sendiri rasa sebagai seorang anak muda yang masuk dalam industri ni, yang boleh kita orang kata atasi lah. Ya. Okey, antara tiga revolusi untuk saya sendiri lah. Antaranya kita kena perketatkan, wujudkan sistem QR secara sistematik dengan lebih ketat lah. Sebab satunya kita nak mengelakkan daripada scam benda tu. Bukan kita scam jemaah scam kita. Lain macam kan. Selalunya kita dengar kita yang scam, tapi kita nak mengelakkan benda tu. Sebab benda tu adalah orang cakap mengelakkan keberkatan yang dia sendiri. Betul. Okay. Yang kedua adalah tubuhkan satu unit audit bebas. Tidak ada pada musim-musim yang haji saja, malah musim umrah juga. Kita nak clearkan bahawasanya benda ini tidak ada melibatkan yang menyebabkan anti rasuah tersebut. Nak mengelakkan daripada benda tersebut. Yang ketiga, hapuskan monopoli vendor. Monopoli vendor ya. So maknanya jangan hanya kepada sesuatu pihak sajalah. Akhirnya beri peluang kepada orang lain untuk menunjukkan skill kita sendiri. Dan tadi saya nak sentuh tentang drama yang berlaku di airport ni. Tak ada apa pun, tetapi perkara-perkara yang sebegini yang menjadi masalah di antara jemaah, pihak logistik, pihak airline dan sebagainya, itu yang boleh menyebabkan drama. Kan? Betul. Jadi nasihat Tuan Hilal kepada jemaah yang mungkin lepas ni dia nak pergi dalam keadaan yang lebih baik. Itu yang pernah pergilah. Betul. Tapi yang tak pernah pergi, apa persiapan yang mungkin dia orang boleh lakukan daripada segi zahir dan juga rohani mereka supaya apabila berlaku drama sebegini, mereka dah tahu apa yang nak buat. Jangan jadi joke. Ya. Okey, satunya nasihat keras saya, jangan bawa duit banyak-banyak. Jangan bawa duit banyak-banyak. Okay. Kenapa? Bila bawa duit banyak-banyak, macam-macam fikir dalam otak. Sebab satunya, bukan saya sendiri tak nak utama bisnes saya, tapi bisnes saya adalah salah satu logistik pengurusan haji dan umrah. Sebab sekiranya barang berlebihan, itu yang kita serve. Kan, itu tak ada masalah lah. Yang pentingnya jemaah datang tu untuk fokuskan ibadah, tenangkan fikiran, jangan fikir pasal kunafah saja.
Kunafa yang mana? Romansiah tu sedap. Romansiah tu. Bila fikir tu kan, ya Allah Tuanku bila lanai kan. Tambah-tambah pada para isteri-isteri. Sebab saya bujang lagi. Macam itulah. Isteri-isteri ya. Isteri. Jadi bila nak membeli dan sebagainya, menyebabkan isu benda tu. Fokus kita adalah ibadah, bukanlah kepada benda tu. Betul, yang lain tu sampingan saja sebenarnya. Jangan jadikan dia sebagai matlamat utama, sebab apa yang berlaku di sana adalah bergantung kepada niat kita, betul? Ya, betul. Kalau kita niat pergi sana, aku dapat beli ni, itulah yang akan berlaku. Sangat. Sebab ada cerita yang memang melibatkan benda ni juga. Aku datang semata-mata nak beli apa yang Wan nak. Sebab dia personal shopper. Dia datang bukan untuk umrah, tapi datang untuk bisnes. Tapi tak ada masalah sama, dia wajib umrah. Dia wajib umrah. Sampai sana. Tapi bila kita tengok dalam persepsi dia tu, dia menunjukkan tak ada semangat untuk dia mengerjakan. Sebab kita nampaklah wallahu alam, kita tak tahu cara dia tu duk membeli. Kalau 14 hari tu 14 hari kita nampak, dalam 7 hari tu memang datang kopi kita. Abang nak post barang, abang nak post barang, nyara je tu bujang lagi sebab perempuan kan. Sebab saya terimalah sebab dia ni. Layanan berbeza. Kita panjangkan sikit isu ni tak ada. tak ada. Okay. Cuma kita nampak benda tu. So kalau saya nak sihatkan, jemaah fokuslah ibadah. Fokus ibadah, fokus untuk dapatkan keberkatan, kemakburan dan kemakbulan tersebut. Baik. Okey, sebagai penutupnya, saya nak dengar sikit seruan daripada Tuan Hilal kita ya kepada mereka yang tercari-cari di luar sana. Aku nak tuju ke mana ni lepas SPM dan sebagainya. Tiba-tiba nampak pula podcast ini bersama Tuan Hilal yang merupakan alumni untuk Diploma Pengurusan Haji dan Umrah di YEG Academy. Silakan. Okey. Saya sebagai Diploma Pengurusan Haji amat berbangga, seronok, dan orang cakap terwujudlah dengan persepsi saya sekarang ni. Saya ingatkan apa yang saya belajar belum tentu menjamin apa pekerjaan saya. Walhal benda tu adalah sama semata-mata. Cuma apa yang saya pesan untuk diri saya dan pesan untuk semua yang ada yang melihat kita sekarang ni, doa mak ayah. Itu yang paling penting. Sekiranya tiadalah doa mak ayah ni, tiadalah kita sekarang ni. Biru walidain. Masya-Allah. Itu doa biru walidain. Dan lagi satu, kejarlah apa yang dia minat, kejarlah apa yang awak ikut. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak ikut cita rasa kita. Kadang-kadang kita kena perlu orang yang berdamping dengan kita sendiri. Betul. Mak kita sendiri, sebab nalurinya paling kuat. Subhanallah. Sebab saya pegang benda tu. Betul. Lepas tu, kalau sekiranya siapa yang nampak melihat benda ni, unit haji Diploma Pengurusan Haji dan Umrah adalah the perfectly. Diploma Haji Umrah, sijil pengurusan mutawif, dan macam-macam lagi. Sebab kita tengok nak menonjolkan bahawasanya bukan sekadar haji dan umrah itu saja yang kita tumpukan, tapi semua aspek subjek-subjek tersebut. Macam saya logistik, tidak ada kena-mengena, tapi kita ada subjek yang kita handle benda tu. Betul. Dan sebenarnya kerja kita pun dalam landasan ibadah. Ibadah juga. Yang cukup-cukup hebat sebenarnya, walaupun ada ujian-ujian. Ujian tetap ada, ujian tetapi tetap ada. Macam mana kita nak istiqamah dan kita nak jadi seorang yang dapat memberikan manfaat pada orang, kepada umatnya, tambah-tambah mereka yang bergelar Duyufur Rahman. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang lain, mungkin terinspirasi dengan kisah yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Hilal kita. Jangan lupa terus je, jangan orang kata macam terangguh-tangguh lagi, sebab perkara ini perkara yang baik. Betul. Untuk anda mendalami ilmu pengurusan haji dan umrah, terus layari www.yegmy.com. Terima kasih kerana bersama kami dalam 1 jam ini, dan terima kasih juga kepada Tuan Hilal kerana sudi hadir berkongsi. Mudah-mudahan semua yang sedang menonton akan mendapat manfaat, dan saya sendiri pun dapat apa yang Tuan Hilal kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, kalau bukan di sini, di Tanah Suci. InsyaAllah saya akan berada di kaunter FGV Transport. Amin, insyaAllah. Bekerja dengan FGV. Dapat offer. Tunggu, saya baru ambil sijil kuis yang pertama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.